Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim bin Sa'aduddin. Nombor metrik saya 282018. Nama saya Syakir Zafari bin Abu Bakar. Nombor metrik 281984. Nama saya Faiz Iqbal bin Muhammad Hatta. Nombor metrik 281953. Nama saya Abdul Rahman bin Masirun, metrik nombor 282065. Hari ini kami akan membentangkan tentang teori auto-segmental. Bahasa mempunyai pelbagai aspek yang boleh disenaraikan dan dijelaskan melalui beberapa kaedah pengajian secara spesifikasi. Ciri-ciri ini boleh dijelaskan mengikut kaedahnya tersendiri. Dalam sesebuah bahasa, terdapat ciri-ciri daripada segi struktur bahasa, penggunaan, cara sebutan dan cara membunyikannya. Penggunaan bahasa berbeza bagi setiap puak, kaum, bangsa dan negara. Menurut sebuah kajian yang dijalankan oleh Eberhard, David M., Gary F. Simons and Charles D. Finnick, terdapat lebih kurang 7,139 bahasa yang boleh didapati di seluruh dunia. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri uniknya tersendiri. Seperti Malaysia juga, bahasa yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu. Akan tetapi, penggunaan bahasa Melayu ini juga terpecah kepada perbezaan mengikut setiap negeri dan puak masing-masing. Dalam kajian ini, kita akan memfokuskan pada salah satu dialek di Malaysia, iaitu dialek Terengganu, dan menjelaskan melalui kaedah dan pendekatan yang didapati dalam bidang fonetik dan fonologi, iaitu teori auto-segmental. Kajian ini akan mengkhususkan pada pengglotisan dan geluncuran yang boleh didapati dalam dialek Terengganu. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada sorotan dan permasalahan kajian. Okey. So, dalam kajian yang terdahulu, kami telah mengenal pasti pertuturan dialek Terengganu ni dan membentuknya satu transkripsi fonetik berdasarkan kajian kami yang sebelum ni lah. Okay. Kajian ini dilakukan dengan mengenal pasti sebutan dan penggunaan kata dalam dialek Terengganu dan lalu menukarkannya dengan simbol-simbol fonetik. Okay. Kajian ini dilakukan dengan meneliti beberapa video yang mempunyai penutur dialek Terengganu. Dengan mengenal pasti transkripsi fonetik dialek tersebut, kita timbul pula permasalahan yang baru. Yang kali ini untuk menjelaskan ciri-ciri dialek ini dengan lebih teliti, kami akan menjalankan kajian terhadap penggunaan beberapa aspek yang terdapat dalam teori auto-segmental yang wujudnya dalam dialek Terengganu ini. Baiklah, seterusnya kami akan bergerak kepada objektif kajian dan kaedah kajian. Okay. So, matlamat utama ujian ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti penggunaan geluncuran W dan Y dan penggelotisan yang boleh didapati dalam dialek Terengganu dan menjelaskan kewujudannya berlandaskan teori auto-segmental. Kajian ini akan berlandaskan sumber yang telah didapati dalam kajian pertama kami dan akan diperkembangkan dengan kewujudan geluncuran dan penggelotisan lain yang boleh didapati. Okay. Dalam kaedah kajian pula kami akan yang kaedah kami lakukan dalam kajian ini ialah melalui analisis transkripsi bahasa dialek Terengganu dan mengenal pasti penggunaan geluncuran dan glotis melalui transkripsi yang telah dikumpulkan. Jadi kami akan kumpulkan beberapa sumber dan kami akan melihat geluncuran dan glotis yang ada yang boleh kami senaraikan dalam dialek Terengganu. Sekarang kita akan bergerak kepada teori auto-segmental. Beberapa pengenalan sikit terhadap teori ini. Okay. Teori auto-segmental ini secara asasnya merupakan pendekatan yang tidak linear terhadap fonologi yang membolehkan proses fonologi seperti harmoni nada dan vokal bebas dan melampaui konsonan dan vokal seseorang individu. Teori ini diperkenalkan oleh John Goldsmith pada tahun 1976 bagi mewakili nada atau fenomena suprasegmental yang lain. Pendapat Goldsmith yang termaktub dalam istilah yang diciptakannya ini mengatakan bahawa auto-segmental ini merupakan perwakilan fonologi yang bebas dan mempunyai konsep yang sama dengan kedua-dua peringkat dan direalisasikan secara serentak seperti suara yang terpisah dalam bunyi muzik.
Okay, so dalam teori Goldsmith ni juga, beliau membahagikan teori ini kepada beberapa kelas atau peringkat ataupun tingkat. Ya, versi standard fonologi genetik pada zaman itu iaitu yang didahului oleh Chomsky dan Hales, the sound pattern of English, tidak memberikan peruntukan khas untuk fenomena yang telah dilabel suprasegmental atau prosodik oleh kajian sebelumnya. Pengertian autosegmental ini awal mengenai representasi tingkat yang berbeza, tapi secara konseptualnya sama, segera membuka jalan kepada model baru dengan satu peringkat asas yang dihubungkan dengan tingkatan jenis artikulasi tertentu, termasuk nada, intonasi, nasalisasi, ciri vokal dan lain-lain. Okey, perwakilan dan proses autosegmental juga menyediakan cara untuk mewakili morfologi bukan gabungan, terutamanya gabungan akar dan corak dalam bahasa semantik. Kami akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan tentang dapatan kajian terhadap geluncuran dan glotis dalam dialek Terengganu bagi teori autosegmental. Kehadiran urutan vokal dalam dialek Terengganu telah menunjukkan beberapa proses fonologi antaranya iaitu proses pembentukan geluncuran dan proses penyisipan hentian glotis. Kehadiran geluncuran dalam bahasa Melayu berdasarkan kepada kedudukan vokal tinggi seperti I dalam struktur suku kata. Menurut tajuk Arifin tahun 2000, jika vokal tinggi tersebut berada pada kedudukan onset, maka vokal tersebut dikenali sebagai geluncuran. Jika vokal tinggi tersebut berada di kedudukan nukleus, maka vokal tersebut dikenali sebagai vokal tinggi. Berdasarkan kenyataan di atas, vokal tinggi dapat didefinisikan dengan rumus di bawah. Rajah menunjukkan bahawa vokal tinggi I dan U merupakan geluncuran Y dan W kerana berada di posisi onset. Sebaliknya, vokal-vokal tinggi tersebut kekal sebagai vokal tinggi sekiranya berada pada posisi nukleus. Poin yang pertama iaitu penyebaran geluncuran bagi dialek Terengganu. Proses penyebaran geluncuran terjadi apabila vokal pertama dalam sesuatu perkataan didahului dengan vokal tinggi menurut Tioh 1994 dan tajuk Arifin pada tahun 2000. Proses penyebaran geluncuran ini dapat dilihat dalam kata dasar dan dalam sempadan akhiran. Contoh penyebaran geluncuran dalam urutan vokal adalah dalam perkataan-perkataan berikut. Yang pertama iaitu penyisifan geluncuran W. Contoh yang kami ambil iaitu kuah. Dan yang kedua iaitu penyisifan geluncuran Y seperti diang, siang, sio dan durian. Menurut contoh di atas, kehadiran geluncuran di antara dua vokal dikatakan berlaku hasil daripada proses penyisipan. Yang berikut menunjukkan proses penyebaran geluncuran W daripada vokal tinggi U dalam perkataan kuah atau yang bermaksud dalam bahasa bakunya iaitu kuah. Yang pertama, gambar rajah menunjukkan penyebaran W dalam struktur kuah ataupun dalam bahasa bakunya kuah. Pergi pada bahagian pertama iaitu struktur dalaman. Pada tingkat pertama iaitu tingkat suku kata, yang kedua iaitu onset dan rima, tingkat tiga iaitu nukleus dan koda, yang berada di tingkat bawah seterusnya iaitu tingkat gatera, dan yang berada di bawah sekali iaitu tingkat melodi. Rajah-rajah kepada tiga-tiga tersebut menerangkan tentang yang pertama struktur dalaman bagi perkataan kuah, yang kedua iaitu penyebaran geluncuran daripada vokal tinggi U, dan rajah yang ketiga menunjukkan struktur permukaan bagi perkataan kuah tersebut. Rajah di atas menunjukkan bahawa vokal tinggi U yang berada di tingkat melodi menyebarkan geluncuran pada gatera X kosong dan menyebabkan gatera X kosong yang menduduki posisi onset mendapat vokal tinggi U. Menurut tajuk Arifin pada tahun 2000, vokal tinggi U yang berada pada posisi onset dan rajah C dikenali sebagai geluncuran W. Oleh itu, hasil perkataan kuah ialah kuah atau dalam bahasa bakunya iaitu kuah. Pengglotisan. Pengglotisan merupakan salah satu proses fonem berubah menjadi hentian glotis. Dalam bahasa Melayu, konsonan vela K dan G yang terletak pada posisi koda atau di akhir kata dalam sebuah kata akan dikeluarkan sebagai konsonan hentian glotis. Seterusnya, penyisipan hentian glotis dalam dialek Terengganu. Dalam bahasa Melayu, kehadiran hentian glotis dalam kata boleh dilihat dalam dua bentuk proses fonologi,
iaitu melalui proses pengglotisan dan proses penyisipan. Proses pengglotisan ini sering berlaku apabila konsonan K yang terletak pada posisi koda atau akhir kata bertukar menjadi konsonan hentian glotis iaitu simbol konsonan K. Contoh perkataan Terengganu, konsonan K yang menjadi hentian glotis pada akhir kata berdasarkan perkataan yang diambil dari perkataan dalam dialek Terengganu adalah seperti di dalam contoh perkataan-perkataan yang berikut. Berikut adalah perkataan yang diakhiri dengan simbol konsonan K, iaitu contohnya perkataan mok, dok, duduk dan muok. Proses penyisipan hentian glotis ini pula ialah proses penyisipan konsonan hentian glotis di antara dua urutan vokal dan huruf vokal pertama haruslah didahului daripada huruf vokal yang tinggi menurut Farid dan Theo. Rumus penyisipan vokal oleh Farid 1980 adalah berbentuk seperti yang dinyatakan di bawah. Berdasarkan rajah di atas, ia menjelaskan tentang ruang kosong di antara urutan vokal akan disisipkan dengan hentian glotis jika vokal yang pertama terdiri daripada vokal rendah. Berdasarkan pandangan Tajuk Arifin 2000 pula, penyisipan hentian glotis dalam bahasa Melayu tidak terjadi dalam kata dasar, akan tetapi proses ini boleh berlaku secara default dalam sempadan imbuhan iaitu di sempadan awalan iaitu prefix tambah kata dasar. Di sempadan akhiran, kata dasar tambah fusik dan kata morfologi. Contohnya kata ganda, kata majmuk dan sintaksis semasa pembentukan geluncuran tidak terjadi dalam urutan vokal. Dalam erti kata lain, penyisipan hentian glotis akan muncul dalam sempadan imbuhan dan kata morfologi sewaktu pembentukan geluncuran tidak terjadi. Berdasarkan perkara di atas, contoh penyisipan hentian dalam sempadan imbuhan dan kata morfologi yang dapat kita ambil dalam dialek Terengganu adalah seperti berikut. Penyisipan hentian glotis dalam sempadan awal, itu perkataan dialih dan diikut. Yang kedua, penyisipan hentian glotis dalam sempadan akhiran, gunaan, dugaan. Ketiga, penyisipan hentian glotis dalam sempadan kata ganda, iaitu perkataan otok-otok, anai-anai, ulang-ulang. Yang seterusnya, penyisipan hentian glotis dalam sempadan kata majmuk, iaitu kaki ayam, bulu ayam, setia usaha. Yang terakhir, penyisipan hentian glotis pada sempadan sintaksis. Kita boleh ambil daripada ayat Abu Mumadana. Yang kedua, pagi esok nak pergi ana. Merujuk kepada representasi Levin, proses penyisipan hentian glotis yang terdapat dalam sempadan imbuhan dan kata morfologi dinyatakan di atas dapat direpresentasikan seperti di bawah. Penyisipan hentian glotis dalam sempadan awalan bagi perkataan yang diambil dari dialek Terengganu iaitu diubah. Contoh yang dapat kita ambil iaitu daripada struktur dalaman, penyisipan hentian glotis secara default dan struktur permukaan. Berdasarkan analisasi autosegmental, Theo berpendapat bahawa dalam bahasa Melayu terdapat ruang kosong iaitu gatra X0 di antara dua urutan vokal yang seharusnya dipenuhi dengan konsonan. Pengisian konsonan ini adalah untuk memberikan onset kepada vokal kedua dengan cara proses penyebaran geluncuran dan penyisipan hentian glotis. Berdasarkan perkataan diubah di atas, ia menerima hentian glotis secara default pada
gaca dan kosong yang dikuasai oleh onset dengan cara proses penyisipan. Proses penyisipan tersebut telah memberi kesan terhadap vokal kedua dalam urutan vokal IU pada sempadan awalan dan perkataan diubah menerima konsonan hentian glotis sebagai onset seperti yang digambarkan di atas. Melalui kajian ini, kita dapat mengenal pasti secara jelas mengenai teori auto-segmental dalam dialek Terengganu yang mempunyai ciri-ciri dan aspek istimewa yang unik. Terkandung di dalam kajian ini juga mengenai beberapa ciri geluncuran yang terdapat di dalam dialek Terengganu. Penggunaan bahasa dan dialek berbeza mengikut negeri yang masing-masingnya dengan budaya tersendiri dan jelas terlihat di dalam kajian mengenai pengglotisan dan geluncuran pada dialek Terengganu. Geluncuran dan pengglotisan yang berlaku dalam dialek Terengganu mempunyai kekerapan yang banyak berbanding dengan logat atau dialek negeri lain. Hal ini demikian kerana penutur mereka iaitu orang-orang Terengganu sangat kaya dengan bahasa. Sememangnya penggunaan bahasa atau dialek berbeza mengikut negeri, akan tetapi walaupun berlainan logat dan dialek, rakyat Malaysia tetap mampu bersatu atas dasar satu penggunaan bahasa yang sama, yakni bahasa kebanggaan kita semua, iaitu bahasa Melayu.